Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan telah berkatalah orang daripada Mesir yang telah memberi Yusuf alaihissalam kepada isterinya, akrimi mathwahu, maka berilah tempat yang mulia kepada Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan Yusuf manfaat kepada kita, ataupun kita boleh mengambil Yusuf alaihissalam itu sebagai anak kita. Begitulah kami telah menetapkan kemuliaan kepada Yusuf alaihissalam di atas muka bumi, dan juga kami telah mengajar kepada Yusuf alaihissalam itu ta'wilul ahadis. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, mempunyai kekuatan terhadap segala urusannya, tetapi ramai di kalangan manusia yang tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-21. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam seri live Facebook kita di Facebook Wanji Junud Wan Husaini, untuk kita berbahas, berbincang ataupun berkongsi ilmu berkenaan dengan tafsir Al-Quran yang kita dah baca hampir 12 hari. Kita dah start baca tafsir surah Yusuf alaihissalam, dan alhamdulillah pada malam ni kita dah sampai pada ayat yang ke-21. Alhamdulillah, sabar tak sabar kita terus dengan setiap malam kita anjurkan, kita lakukan tafsir surah Yusuf. Alhamdulillah kita dah sampai ayat ke-21. Pada malam ni insya-Allah kita pada ayat 21, dan pada malam yang lepas kita dah bincang dua ayat, ayat yang ke-19 dan ayat ke-20. Dalam ayat yang kita bincang 19 ke 20 daripada surah Yusuf, kita dah cerita tentang bagaimana ada seorang lelaki yang bernama Malik bin Zi'ar Al-Khuza'i, seorang yang berketurunan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu daripada susu-galuh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka ni kalau kiranya Malik bin Zi'ar ni dia ada hubungan kekeluargaan lah secara tak langsung dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab Yusuf alaihissalam ni adalah orang daripada keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishaq alaihissalam. Sedangkan Malik bin Zi'ar ini dia daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Malik bin Zi'ar ni asalnya daripada Madian. Madian ni sekarang panggil Lubnan lah. Dia daripada situ, dan dia ni bermusafir daripada Syria, daripada Madian pada masa itu menuju ke Mesir bersama dengan beberapa kafilah. Kafilah dia tu telah dalam banyak-banyak kafilah tu, mereka ni telah tersesat jalan sampai di satu kota yang telah hancur. Jadi mereka berhenti di situ. Bila mereka berhenti di situ, mereka haus nak minum air, makanya mereka minta supaya dalam ramai-ramai orang yang terlibat dalam kafilah permusafiran itu untuk pergi cari air. Makanya mereka meminta supaya seorang yang pergi. Orang tu namanya Malik bin Zi'ar Al-Khuza'i. Malik bin Zi'ar Al-Khuza'i diceritakan dalam kitab tafsir, dia pergi bersama dengan seorang kawan. Dan dia pergilah kat telaga, yang telaga itu ada Nabi Yusuf alaihissalam dalam tu lah. Jadi bila sampai di situ, dia ambil air. Bila dia ambil air tu, dapati bila dia holor baldi air tu untuk nak ambil air tu, tiba-tiba masa dia angkat tu, dia dapati ada seorang budak yang bergantung dekat baldi air tu, dekat tali air tu, tali yang tempat nak angkat air tu.
Dan dia tu sebut qala ya busyra hadza ghulam, dia kata hadza ghulam ya busyra, wahai khabar gembira, ini adalah budak ni. Dan mereka pun ambil budak tu, bawa balik jumpa dengan kawan-kawan mereka, kafilah tu, untuk dia pergi ke Mesir, bawa ke Mesir, dan mereka sembunyikanlah kewujudan Yusuf alaihissalam bersama dengan mereka. Jadi menyebabkan kafilah-kafilah lain tu tak tahu. Jadi kafilah mereka ni, kelompok mereka tu ada yang menyembunyikan tentang maklumat itu, dan apabila mereka sampai dekat sampai di Mesir, mereka jual lah, dan jual itu dengan harga yang murah, bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Yang Quran sebut, dia kata harga tu murah, lepas tu kadar bilangan dia dirham yang boleh dihitung. Maksudnya terlalu murah lah jual Yusuf alaihissalam, dan mereka ni kelihatannya tidak berminat sangatlah dengan Yusuf alaihissalam. Begitu kita dah cerita dalam rancangan kita yang semalam. Jadi dalam ayat yang lepas, ayat 19 dan 20, kita dah bincang tentang bagaimana Yusuf alaihissalam dijumpai dalam telaga. Dan bermulalah jelajah Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Dia jelajah itu bersama dengan kafilah yang datang daripada Madian menuju ke Mesir, singgah ke tempat dia untuk pergi ke Mesir. Jadi maksudnya, yang pertamanya kita akan nampak Yusuf alaihissalam itu telah dijumpai dalam telaga. Lepas tu Yusuf alaihissalam ni telah dibawa pergi ke Mesir, di Mesir. Dan ayat yang kita nak bincang pada malam ni pula adalah berkenaan dengan apabila Yusuf alaihissalam sampai di Mesir, Yusuf alaihissalam dijual. Nabi Yusuf alaihissalam telah dijual, dan apabila dijual, di situlah bermulanya Yusuf alaihissalam berjumpa dengan Azizul Misri. Azizul Misri ni kita boleh terjemah sebagai gubernur Mesir pada masa itulah. Gubernur Mesir, ataupun kita boleh kata dia sebagai orang besar Mesir pada ketika itu. Yang dia ni ada isteri itu dipanggil sebagai Zalikha. Ada orang baca Zulaikha. Bila kita semak dalam bacaan, Imam Rashid Ridha sebut bacaan yang betul bukan Zulaikha, bacaan yang betul adalah Zalikha. Tak apa, nanti kita akan detailkan satu persatu. Baik. Itu hubungan antara ayat yang semalam kita bincang dengan ayat yang kita nak bincang pada malam ni, insya-Allah. Baik. Kita tengok pada tafsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina ishtarahu وقال الذي نشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. Berkatalah orang daripada Mesir, orang dari Mesir ni telah membeli Yusuf alaihissalam ni, telah berkata kepada isterinya. Tu terjemahan sedap sikit. Kalau ikut terjemahan harfiahnya, telah berkatalah orang yang membeli Yusuf alaihissalam, dan orang itu daripada Mesir, dia berkata tu kepada isterinya. Itu terjemahan ikut harfiah lah. Tapi yang terjemah, orang dari Mesir yang membeli Yusuf alaihissalam tu telah berkata kepada isterinya. Dia kata kepada isteri. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, kita akan nampak macam mana Allah Subhanahu wa taala nak memberi kemuliaan kepada Yusuf alaihissalam. Sebelum ni kita akan nampak bagaimana dua kali Nabi Yusuf alaihissalam telah dihina. Yang pertama dia dihina oleh adik-beradiknya, yang keduanya dia dijual. Jadi bila adik-beradik dia buang dalam telaga, itu nampak satu penghinaan terhadap Yusuf alaihissalam, satu. Yang keduanya didapati oleh Malik bin Zi'ar. Lepas tu Malik bin Zi'ar ni pergi di Mesir dan dia jual Yusuf alaihissalam dengan harga yang murah. Jadi di situ tu nampak macam ada penghinaan yang dilakukan terhadap Yusuf alaihissalam secara tak langsung. Cuma selepas daripada dua penghinaan yang telah telah tertimpa kepada Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kemuliaan Yusuf alaihissalam dengan dua pula. Yang pertamanya adalah kemuliaan daripada sudut jasmani, iaitu dia menjadi pemerintah di Mesir selepas pada itu. Dan yang keduanya, Allah Taala bagi kemuliaan kepada Yusuf alaihissalam daripada sudut kerohanian, iaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan Yusuf alaihissalam ni menjadi nabi. Jadi kita akan nampak macam mana Allah Subhanahu wa taala buat game daripada penghinaan yang dilakukan kepada Yusuf alaihissalam, dan di sinilah permulaan untuk Yusuf alaihissalam nak pergi kepada kemuncak kekuasaan. Di sinilah permulaan Yusuf alaihissalam nak pergi pada kemuncak kemuliaan. Kemuliaan tu di sini sama ada di dunia dan juga di akhirat. Kemuliaan di dunia tu iaitu dia akan menjadi raja, dia akan jadi menteri, Perdana Menteri lah mudah-mudah kita kata. Lepas tu satu lagi dia dapat kemuliaan di akhirat, iaitu Allah Subhanahu wa taala lantik dia sebagai nabi. Begitu. Itulah ada sikit kita akan nampaklah gambaran ayat tu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun cerita dalam ayat ni. Ceritanya macam mana? Bermula daripada Yusuf alaihissalam bersama dengan Malik bin Zi'ar tu, bersama dengan kafilah tadi sampai di Mesir. Maka dia nak jual Yusuf alaihissalam, dan jual tu bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin, itulah dengan harga yang murah tu kan. Rupa-rupanya yang membeli itu
yang membeli itu bukan orang lain. Yang membeli itu adalah pembesar Mesir pada masa itu. Ketua Mesir, dia bawah sikit daripada raja lah. Dia ada raja, dia ada Perdana Menteri. Perdana Menteri itulah yang telah memberi Yusuf AS. Dan Perdana Menteri itu pula dia ada isteri. Isteri nama Zulaikha. Yang kita sebut Zulaikha itulah Zulaikha. Makanya bila dia beli, dia buat balik lah. Dia buat balik. Jadi buat balik tu, dia pun kata, وَقَالَ الَّذِي نَشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ. Maka berkatalah orang yang telah membeli Yusuf AS dan orang itu daripada Mesir. Ni Quran kata, yang orang yang membeli Yusuf AS ni orang Mesir. Nombor satu, kita kena ingat, orang Mesir ni dia orang bukan satu bangsa dengan Nabi Yusuf AS. Itu nombor satu. Yusuf AS ni berbangsa Bani Israel, orang Mesir berbangsa Qibti. Berbangsa Qibti. Jadi dia dua bangsa berbeza. Dan kalau kita tengok Bani Israel duduk di Mesir ni, dia bukan cerita Yusuf AS sahaja, tapi selepas pada tu nanti kita akan jumpa kisah Musa AS pun duduk dalam masyarakat Mesir. Dia berhadapan dengan raja yang memerintah pada ketika itu yang digelar sebagai Fir'aun. Fir'aun tu bahasa Qibti. Bahasa Qibti. Dalam bahasa Arab panggil Al-Malak, ataupun dalam bahasa kita panggil raja. Tapi dalam bahasa orang Qibti dia panggil Fir'aun. Jadi dalam raja tu dia ada Perdana Menteri, dia ada menteri-menteri tu kan. Jadi yang beli Yusuf AS ni Perdana Menteri itulah. Cuma Perdana Menteri tu namanya apa? Kalau kita buka dalam kitab tafsir, disebutlah beberapa riwayat tentang nama bagi bagi Perdana Menteri itu. Nama dia apa? Ada ulama kata namanya Futifar. Ada ulama kata namanya Itfir. Ada pula namanya Qitfir. Itu pelbagai nama lah. Dan semua nama-nama ni tak ada dalam Quran. Tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Semua ni adalah datang daripada riwayat Al-Israiliyat lah. Jadi Israiliyat lah yang bagi nama. Yang Perdana Menteri yang pergi beli Nabi SAW ni namanya Futifar, satu. Ada pula orang kata namanya Itfir, dua. Ada pula orang kata namanya Qitfir. Wallahu ta'ala a'lam. Nama sebenarnya apa? Wallahu ta'ala a'lam. Cuma dalam banyak-banyak ni mungkin kita anak sedap menggunakan nama Futifar lah. Kita sebut Futifar. Futifar ni merujuk kepada Perdana Menteri Mesir pada masa itulah. Dan Futifar ni dia Perdana Menteri sebenarnya. Dan semua ni cerita Israiliyat lah. Anda kod sini dan riwayat Israiliyat. Futifar ni dia adalah Gubernur Mesir, Perdana Menteri Mesir pada ketika itu. Dan dia ada raja memerintah di atas Futifar. Siapa raja tu? Raja ni ada pelbagai perbincangan dalam kalangan ulama tafsir. Ada ulama tafsir kata raja tu namanya Rayyan bin Al-Walid, satu. Ada orang kata namanya Rayyan bin Al-Walid. Dan dia ni akhir sekali beriman dengan Nabi Yusuf AS. Dan dia meninggal semasa Nabi Yusuf AS jadi menteri lagi. Masa Yusuf AS jadi Perdana Menteri tu, masa tu dia dah meninggal. Dan masa dia meninggal tu, dia meninggal dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Rayyan bin Al-Walid. Dan selepas daripada dia meninggal, naik raja yang baru pula, namanya Qabus. Namanya Qabus. Qabus ni, Qabus bin Mus'ab nama dia. Dan dia ni, Nabi Yusuf AS ajak dia pada Islam. Tapi dia tidak mahu memeluk agama Islam. Begitu. Adalah, itu satu tafsiran. Itu satu tafsiran. Ada pula tafsiran yang mengatakan, sebenarnya raja yang merintah itu adalah Fir'aun yang Nabi Musa AS berhadapan itu. Kita lepas pada tu kita akan jumpa satu zaman Nabi Musa AS. Dan Musa AS ni satu keturunan Nabi Yusuf AS. Keturunan Bani Israel belaka lah tu. Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf tu dulu jumpalah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS pun di Mesir juga. Dan dia berhadapan dengan Raja Mesir pada masa itu namanya Fir'aun. Dipanggil sebagai Fir'aun. Fir'aun ni sebenarnya gelaran. Fir'aun ni kalau bahasa kita panggil raja lah. Sultan ke raja tu bahasa kita. Tapi dalam bahasa sana dia panggil Fir'aun. Macam kita pergi kat negara Arab dia panggil Al-Malak. Kalau kita pergi dekat Pakistan, ahli-ahli India ni dia panggil Badshah. Shah tu kan. Yang tu ambil daripada Farsi, daripada orang Pakistan, daripada orang Iran, ahli orang India. Semua tu guna Badshah, Shah kan. Shah tu makna raja. Kalau pergi dekat Mesir, dalam bahasa Mesir kuno, raja tu dipanggil sebagai pada zaman Nabi Yusuf AS, Fir'aun tu beriman. Itu ikut riwayat yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia Mafatihul Ghaib. Dia kata raja yang bernama Rayyan bin Al-Walid ini beriman dengan Nabi Yusuf AS. Dan dia mati dalam keadaan Muslim lah. Beriman dengan Nabi Yusuf. Cuma lepas pada tu, ada seorang raja yang naik pula, namanya Qabus bin Mus'ab. Dan Qabus bin Mus'ab ni diajak oleh Yusuf AS supaya beriman dengan Allah. Tapi dia tidak mahu beriman. Itu satu riwayat. Cuma ada riwayat yang mengatakan sebenarnya raja yang merintah pada zaman Nabi Yusuf AS itu adalah raja juga yang merintah pada era selepas pada tu, era Nabi Musa AS. Sebab dikatakan raja tu berumur lebih 400 tahun. Lebih 400 tahun. Dan mereka mengatakan bahawasanya
raja yang ada pada zaman Nabi Musa itu adalah raja juga yang ada pada zaman Nabi Yusuf AS. Mereka merujuk dalam surah Ghafir ayat 34. Yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan dengan Musa AS, dan Allah Taala kata laqad ja'akum Yusuf min qabli bil bayinat. Telah datanglah kepada kamu Yusuf min qabli, sebelum ini, bil bayinat, dengan beberapa bukti-bukti. Jadi dia kata maksudnya ketika Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun itu jugalah sebenarnya yang duduk pada zaman Nabi Yusuf AS daripada awal dululah. Maksudnya Nabi Musa AS duduk ni dekat akhir-akhir dah dengan kematian Fir'aun. Tapi Fir'aun tu masa awal-awal tu sempat oleh Nabi Yusuf AS. Sebab dikatakan umur raja tu lebih 400 tahun. Wallahu ta'ala alam lah. Cuma bagaimanapun Imam Fakhruddin Ar-Razi dia bagi komentar. Dia kata ini pun sekadar datang daripada riwayat Al-Isra'iliyat. Bukan daripada satu fakta. Sebab ayat yang Al-Ghafir, ayat 34 tu pun dia tak sebut secara jelas bahawasanya kisah Yusuf AS ni bab pada raja itu. Tetapi digambarkan sebelum itu Yusuf AS telah datangkan beberapa pembuktian bahawasanya kebenaran ajaran Nabi Yusuf AS, kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Begitu type. Dan kemudian ayat ni dia tak menyebut tentang kalau kita tengok dalam qala wa qala alladhi ishtarahu min Misra. Dia kata telah berkatalah orang yang telah membeli Yusuf AS dan orang itu daripada Mesir. Dia tak sebut siapa orang tu. Dan orang itu, kalau kita buka kitab tafsir, semua sepakat mengatakan yang dikatakan orang itu adalah Azizul Misri, pemerintah Mesir. Dan kalimah Azizul Misri ni disebut dalam ayat akan datang. Kita akan jumpa nantilah. Dalam ayat ke-30 nanti kita akan jumpa terma Al-Aziz. Al-Aziz tu merujuk pada pemerintah kan. Nanti kita akan jumpa. Ayat 30, lepas tu ada ayat lepas pada tu kita akan jumpa pula berkenaan dengan tentang pemerintah yang digunakan gelaran Al-Aziz. Begitu. Type. Jadi persoalannya berapa pula harga Yusuf AS dijual? Dalam kitab tafsir, contoh macam Al-Qurtubi, dia nyatakan harga jualan yang mereka jual Yusuf, yang dijual oleh Malik bin Zi'ar kepada pemerintah Mesir itu, kepada Putifar itu dengan harga 20 dirham. 20 dirham je. Murah lah mengikut kadar manusia pada masa tu. Jadi bila dijual 20 dirham, lepas tu Raja Putifar ni bila tengok terlalu murah, dia rasa murah sangat. Makanya dia ambil budak tu, dia bayar 20 dirham. Lepas tu dia bagi hadiah pula kepada Malik bin Zi'ar sebagai tambahan daripada kadar jualan. Iaitu dia bagi sepasang kasut dan satu kalung emas. Dia bagi duit satu. Itu sebagai harga. Tapi dia bagi tambah lagi. Dia bagi tambah tu sepasang kasut dan satu lagi kalung emas. Diberikan kepada Malik bin Zi'ar. Begitu. Jadi itulah yang dikatakan bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin tu. Dengan harga yang terlalu murah. Maksud 20 dirham je. Dan kita dah sebutlah semalam. Kenapa murah sangat. Tujuannya adalah untuk memastikan cepat orang membeli. Bila orang cepat membeli, jadi Malik bin Zi'ar ni dia tak bimbang semasa Yusuf AS duduk dengan dia. Kerana kalau duduk dengan dia, takut-takut tuan kononnya. Sebab dia sangka Yusuf AS tu hamba. Maka dia bimbang, takut-takut tuan sebenar pada Yusuf AS ni tuntut untuk bagi balik lah. Dia tak nak. Satu. Yang kedua dia bimbang ni kafilah-kafilah yang lain. Takut-takut tahu yang dia ni ada bela seorang budak ni. Yang dia jumpa seorang budak ni nanti jadi masalah lain pula. Maka dia jual dengan harga murah. Harga murah tu supaya cepat Yusuf AS tidak berada di tangan dia lah. Tidak berada dalam kekuasaan dia. Maka dibeli pula oleh Putifar, seorang raja, seorang pembesar Mesir pada masa tu. Perdana Menteri Mesir pada masa tu. Dan dia beli tu, bila dia beli, dia bagi hadiah kepada isteri dia. Maka dia kata tu li'imra'atihi, kepada isterinya. Imra'ah ni asal maknanya adalah perempuan. Imra'ah ni maksud perempuan. Daripada kalimah mir'ah. Mir'ah ni mana cermin. Ni cermin ni dia panggil mir'ah kalau sebutan Arab. Al-imra'ah, perempuan. Kenapa mir'ah imra'ah? Sebab sifat bagi perempuan ni suka telek cermin. Orang perempuan kan dia agak obses dengan kecantikan. Kalau dia make up lah apalah dia tengok cermin. Orang lelaki pun suka juga tapi tidaklah seketara orang perempuan. Maka disebabkan orang perempuan ni dia suka make up, maka tengok cermin, maka kalimah mir'ah dengan al-imra'ah tu satu akar kata yang sama. Al-mir'ah cermin, al-imra'ah perempuan. Bunyi pun sama. Al-imra'atun, al-mir'atun. Al-mir'ah maksudnya cermin, al-imra'atun maksudnya wanita, perempuan. Satu lagi an-nisa. An-nisa pun terjemahanlah perempuan. Apa makna an-nisa? An-nisa dari kalimah nasa'a. Nasa'a ni maksudnya berlambat. Dia lambat sikit. Jadi kalau segi kebiasaan, dululah kita, sekarang ni mungkin dah berbeza sebab masyarakat hari ni orang perempuan pun sudah berkerjaya.
Kalau kita tengok dulu-dulu kan, orang perempuan tidak berkerjaya. Jadi yang boleh lead banyak perkara ni melibatkan kepada lelaki berbanding orang perempuan. Jadi orang perempuan tu dilihat agak pelan. Maka orang perempuan itu dipanggil juga sebagai an-nisa. An-nisa daripada kalimah nasa'ah. Nasa'ah ni makna lambat. Lambat. Macam ayat Quran apa? Ma nansakh min ayatin aw nunsi'a. Nunsi'a tu kan. Kami tidak akan menasahkan satu ayat, lambatkan turun ayat. Nunsi'a. Nunsi'a tu nasa'ah, nisa. Daripada kalimah itulah akar kata yang sama. Kan? Jadi bila sebut wanita ni dalam terma Arab, satu dia guna kalimah imra'atun, satu lagi dia guna kalimah an-nisa. Kita orang Melayu pun ada juga. Ada satu kalimah orang Melayu kita guna perempuan, ada satu lagi penggunaan dia adalah wanita, ada satu lagi penggunaan dia adalah betina. Itu semua merujuk pada perempuan Melaka lah. Arab pun dia ada penggunaan tu kan. Tak. Cuma dalam kebiasaan Al-Quran dan sebagainya, penggunaan isteri ni kadang-kadang digunakan juga dengan kalimah imra'ah. Kadang-kadang. Contoh, kalau kita baca kisah Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam. Isteri dia ni tua. Isteri dia tua sampai tak boleh beranak. Tapi lepas pada tu dia doa dengan Allah SWT. Allah Ta'ala bagi isteri dia mengandung, beranak, dapat anak nama Yahya alaihissalam. Jadi dalam Quran tersebut, waqad balaghaniyal kibar wamraati aqir. Dia guna wamraati. Dia kata, macam mana aku nak dapat anak? Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Macam mana aku nak dapat anak? Kata Nabi Zakaria alaihissalam. Dia cakap pada Allah Ta'ala lah. Dia berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, Allah Ta'ala nak bagi anak pada dia. Jadi dia kata, macam mana aku nak dapat anak? Sedangkan waqad balaghaniyal kibar. Sebab aku ni dah terlalu tua dah. Wamraati aqir. Dan isteri aku pula mandul. Imraati. Dia guna kalimah imra'ah. Imra'ah ni maksudnya isteri. Asal maknanya perempuan. Bila sebut perempuan ni umum. Isteri pun ya, tak isteri pun ya. Kan? Itu imra'ah belaka. Tapi kebiasaan dalam penggunaan Al-Quran, kalau guna kalimah imra'ah, maksudnya merujuk kepada isteri. Maka dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cakap, kata Allah Ta'ala, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ. Berkatalah, orang yang daripada Mesir yang telah membeli Yusuf alaihissalam itu berkata limraatihi, kepada perempuannya. Apa maksud perempuan di sini? Isteri dia lah. Isteri dia. Siapa isteri itu? Isteri itu nama apa? Isteri itu kalau kita buka dalam kitab tafsir, ada dua nama. Dan dua-dua tu daripada riwayat Israeliat. Yang pertama namanya Zalikha binti Tamlikha, yang kita panggil Zulaikha. Zulaikha itulah, tu sebutan kita. Kalau kita buka dalam kitab Arab, Imam Rashid Ridha sebut dalam tafsir Al-Manar, dia kata bacaan yang betul adalah Zalikha, bukan Zulaikha. Kita nak baca Zulaikha tu masalah sebutan kita. Tak salah apa pun. Zulaikha pun baca, Zalikha pun boleh baca. Ada pula satu lagi, riwayat lain mengatakan namanya adalah Ra'il binti Ra'ayil. Binti Ra'ayil. Tu dua riwayat lah. Cuma ana lebih selesa kita guna nama di sini adalah Zulaikha. Sebutan kita lah Zulaikha. Tak. Sebab nanti kita nak ulang cerita tu Zulaikha, Futifar. Zulaikha, Futifar. Dan sebenarnya nama-nama ni bukan ada dalam Quran dan nama-nama ni tidak ada dalam hadis. Segala nama-nama ni datang daripada riwayat Al-Israiliyat. Yang kata siapa dia? Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia Mafatihul Al-Ghaib. Tak. Jadi dia kata, apa kata Futifar ni kepada Zulaikha, isteri tadi? Dia kata akrimi mathwahu. Akrimi maswahu. Akrimi ni daripada kalimah karimah. Karimah ni mana mulia. Kan? Ada satu ayat Quran, karimun, innallaha karim. Allah Ta'ala tu mulia. Karim. Karim tu makna mulia. Akrimi maksudnya kamu wahai isteriku muliakan. Muliakan. Siapa dia? Mathwahu, kedudukan Yusuf alaihissalam. Mathwah ni makna kedudukan. Type. Inilah cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak muliakan Yusuf AS. Kita ni Syekh, kadang-kadang kita kena fikir. Cara Allah Ta'ala muliakan seseorang itu luar daripada apa yang kita jangka. Sebab itu kadang-kadang kita ni kalau berhadapan dengan satu kesusahan ataupun penghinaan daripada orang, kita kena ingat satu benda je. Hari ni mungkin orang hina aku. Mungkin inilah cara Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan kepada aku di masa akan datang. Hari ni orang hina-hina lah, tak apalah. Kan? Orang tu hina kita pada hari ni, mungkin satu masa nanti orang yang menghina tu pula akan dihina. Nak dihina tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mengetahui. Tapi bila kita kena hina pada hari ni, mungkin esok, lusa, 10 tahun, 20 tahun, setahun, 2 tahun akan datang, Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan kepada kita. Makanya kita kena sabar kat situ. Kena sabar. Lepas tu kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tu dalam surah At-Talaq tu kan, yang orang kita namakan sebagai ayat 1000 dinar.
terma ayat 1000 dinar tu tak ada. Kita je bubuh. Orang-orang kita ni bila dia kononnya ada cerita lah. Kononnya ada masalah kewangan lah. Apa dia baca ayat tu Allah Ta'ala bagi rezeki. Rezeki tu 1000 dinar. Maka orang namakan dia lah ayat 1000 dinar. Itu cerita. Tapi apakah ada dalam Quran hadis sebut nama ni 1000 dinar? Tak ada. Tapi ayat tu ada dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Allah Ta'ala kata, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan buka laluan kepada dia. Kita ni kalau takwa pada Allah, Allah Ta'ala buka lapang kepada kita. Dan Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada kita daripada apa yang kita tak sangka. Dan Allah Ta'ala kata, barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan rasa kecukupan. Dan Allah Ta'ala yang menguruskan segala urusan kita. Dan semua itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kita kena ingat, kadang-kadang kita ni dihina. Tapi kita kena sabar. Dan kita kena ada sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara kita, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita ni sesuatu rezeki yang luar daripada kita jangka. Perkara ini berlaku kepada Yusuf AS. Yusuf AS tu dia bertakwa kepada Allah. Lah sebagai Nabi kan. Dia ada irhas pula pada masa tu. Lepas tu, dia tu dihina oleh adik-beradik dia. Orang jual dia. Orang jumpa dia pergi jual. Itu satu penghinaan. Rupa-rupanya, lepas dia dilepaskan, lepas dia dijual itu, Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada dia apabila dia telah dibeli oleh pembesar Mesir, Futifar, Perdana Menteri Mesir pada masa tu. Dan Futifar ni pula bagi tahu kepada isteri dia, dia kata, akrimi mathwahu. Muliakan. Muliakan kedudukannya. Itulah cara Allah Ta'ala nak muliakan Yusuf AS. Jadi kita tengok Allah Ta'ala nak muliakan seorang ni kadang-kadang luar daripada kita jangka satu. Kadang-kadang cara Allah Ta'ala nak muliakan itu pun macam-macam jenis. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi orang tu kaya tanpa lalai. Dia miskin. Lepas tu kaya. Kaya tanpa lalai. Sebab berapa ramai orang ni kadang-kadang dia kaya lepas tu lalai. Kan? Jadi kemuliaan Allah Ta'ala bagi pada dia, Allah Ta'ala bagi dia kaya dan dia tak lalai. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Dan ilmu tu menyebabkan dia makin takwa kepada Allah. Kita tak nafikan di sana ada orang dapat ilmu. Tapi makin dapat ilmu, makin dia takabur dengan ilmu. Dan akhir sekali dia menindas kepada orang lain. Dia menggunakan ilmunya untuk melakukan kerosakan kepada masyarakat. Dia gunakan ilmu dia untuk menjadikan fatwa-fatwa dia kalau diamalkan akan melahirkan perbalahan di dalam masyarakat sebagai contoh. Yang tu ilmu. Tapi ilmu tidak memberi kemuliaan kepada dia. Yang kita sebut ni kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada orang. Dia tu memang belajar tak pandai. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia dalam beberapa ketika. Alhamdulillah. Bila dapat ilmu, dengan ilmu tu menyebabkan dia makin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita kepandaian. Tapi dengan pandai tu kita tak khianat orang. Berapa ramai orang ada kepandaian. Tapi kepandaian tu digunakan untuk mengkhianati orang lain. Dengan kepandaian dia memanipulasi orang lain. Dia melakukan kezaliman pada orang lain. Dia melakukan penindasan kepada orang lain. Itu kehinaan. Ada satu lagi ni kita dapat ilmu, dapat kepandaian. Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan, boleh berfikir dengan pandai, Alhamdulillah. Tapi dengan ilmu tu, kita gunakan untuk kebaikan. Kita tak gunakan untuk mengkhianati orang. Maksudnya, ilmu tu salah satu kepandaian kita dapat itu merupakan cara Allah Ta'ala memuliakan kita. Serupa juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kemuliaan kepada Yusuf AS. Walaupun 2 kali telah dihina. Adik-beradik dihina satu lagi dia dijual oleh Malik bin Zi'ar Al-Khuzai tadi. Jadi bila dijual, dia hina. Nampak macam hina. Sebab macam mana kita manusia dijual. Dijual. Macam kita tengok hari ni lah. Ada orang ni memperdagangkan manusia. Kan? Datang pendatang daripada luar kat negara kita. Lepas tu ada pula orang pergi ambil, dia pergi jual orang. Manusia pun dijual. Jadi manusia tu dijual. Jadi bila timbul manusia tu dijual itu nampak macam penghinaan. Apatah lagi, orang yang dijual itu adalah Yusuf AS. Jadi ada penghinaan. Tetapi itu adalah satu kesusahan yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Yusuf AS. Dan sebenarnya selepas itu, Allah Ta'ala nak angkat kemuliaan Yusuf AS. Caranya adalah dia duduk dekat dalam istana Futifar, Perdana Menteri Mesir pada masa itu. Dan Futifar ni siap bagi tahu pula kepada isteri dia. Ambillah budak ni, jadikan duduk dengan kamu. Lepas tu dia kata bukan duduk semata-mata, akrimi mathwahu, muliakan kedudukannya. Gitu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah maswahu. Maswa ni ulama bagi beberapa tafsiran. Apa makna maswa? Maswa ni ada orang kata kedudukan. Ada orang kata maswa ni makna jaga makan, minum dan pakaian. Maksudnya macam Futifar ni bagi tahu pada isteri ni, budak ni muliakan budak ni dengan cara jaga makan dia, jaga minum dia, jaga pakaian dia. Ada tafsir lagu tu. Ada pula orang kata maksudnya adalah dia tu dapat kedudukan seperti mana pembesar-pembesar lain.
Maksudnya, kalau dia tu sebagai Yusuf AS duduk dalam rumah Futifar, maka kemuliaan yang Futifar dapat dan itu juga didapati juga oleh Yusuf AS. Kalau kemuliaan itu didapati oleh Zulaikha, maka kemuliaan yang sama juga didapati oleh Yusuf AS. Dua tafsiran. Ada pula tafsiran ketiga mengatakan, dia dikatakan Maswah ni adalah kemuliaan daripada sudut kedudukan. Dia tu mungkin orang yang dia tu mungkinlah nampak macam bukan Perdana Menteri, tetapi walaupun dia macam tu pun dia dapat kemuliaan seperti mana Perdana Menteri. Walaupun dia bukan kedudukan, ada jawatan tak ada, tapi kemuliaan tu dapat. Dia dapat kemuliaan itu. Itu ada 2-3 tafsiran lah datang daripada ulama. Cuma yang banyak-banyak tafsir ni, ada ulama kata yang tepatnya adalah tafsiran yang ketiga. Yang tepat, iaitu dia mendapat kedudukan. Walaupun dia tidak ada jawatan dalam kerajaan, tetapi kemuliaan seperti mana Perdana Menteri itu dia dapat. Itu yang dimaksudkan akrimi mathwahu, mengikut penafsiran daripada ulama-ulama tafsir gitu. Maksudnya kedudukan dia mulia. Sebab ada orang ni dia kadang-kadang dia duit banyak tetapi dia hina. Tak ada dia ni segi kedudukan dia, jawatan dia besar tapi hina. Ada manusia ni pula kadang-kadang jawatan tak besar tapi mulia. Benda tu berlaku. Sebab tu kita kena baca dalam ayat Quran. Ya Allah Taala kata apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala kata, katakanlah Muhammad, kepunyaan Allah segala kerajaan. Kerajaan itu diberikan kepada siapa yang dia mahu, dia boleh cabut daripada siapa yang mahu. Okey, tak apa yang tu. Ada satu lagi. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Dia akan bagi kemuliaan kepada siapa dia mahu, dia akan bagi kehinaan pada siapa dia mahu. Orang tu ada kerajaan, ada kekuasaan tetapi dia tidak mulia. Dapat kerajaan orang maki dia, orang kutuk dia. Ada pula orang tu dia tak ada kerajaan tapi orang puji dia, orang muliakan dia. Jadi ada wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Orang berkuasa tapi dihina. Ada orang tak ada kuasa tapi dia dimuliakan. Yusuf AS pada masa tu dia tak jadi lagi kerajaan. Futifar bagi tahu pada isteri dia, akrimi mathwahu, muliakan darjat dia, muliakan kedudukan dia. Bermaksud dia tak ada jawatan tetapi kemuliaan dia tu ada. Jadi Zulaikha ni dia jaga Yusuf AS, jaga tu sehingga kan kalau pergi mana-mana, orang kalau tengok Yusuf, orang akan hormat Yusuf seperti mana orang hormat Zulaikha. Orang hormat Yusuf AS seperti mana orang hormat Futifar. Tu maksudnya akrimi mathwahu, muliakan kedudukan dia gitu. Dalam menafsirkan ayat ni, ana bila tengok dalam kitab tafsir, bila disebut akrimi mathwahu, pesan Futifar kepada isteri ni, muliakan kedudukan Yusuf AS ni. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, dia pergi tafsirkan ayat ni. Dia kata asyaddun nasi salasah. Dia kata ada tiga manusia yang amat hebat sudut firasat. Siapa dia? Dia kata yang pertama al-azizu hina tafarrasa fi Yusuf. Faqala li imraatihi akrimi mathwahu asa ayyam fa'ana. Dia kata yang pertamanya yang hebat firasat ni adalah Futifar, pemerintah Mesir tu. Sebab dia boleh nampak dah. Firasat dia nampak Yusuf AS ni kalau duduk dalam rumah kita muliakan dia ada manfaat besar untuk kita. Maksudnya dia dah baca firasat siap dah tentang Yusuf AS apabila duduk dalam istana tu, dan dia pesan akrimi mathwahu, muliakan isteri, wahai isteriku muliakan Yusuf AS. Satu. Yang kedua dia kata al-mar'atu lamma ra'at Musa, perempuan yang telah bagi tahu kepada bapa dia Syuaib AS untuk ambil Musa AS bekerja dengan dia orang. Kita baca cerita Musa AS ni sampai dekat Madian selepas dia lari daripada nak dibunuh oleh Firaun. Firaun nak bunuh dia sebab dia pergi lempang seorang budak Qibti sampai mati tu kan. Masa budak Qibti dengan budak Bani Israel itu gaduh. Jadi ada orang maklum pada dia, Firaun nak bunuh dia, lari sampai dekat tempat nama Madian. Di situ tu dia duduk kat satu tempat, ada telaga besar, orang berebut pergi ambil air, ada dua orang budak perempuan. Jadi dua budak perempuan tu adalah anak kepada Nabi Syuaib AS. Jadi nampak susah nak ambil air, maka Musa AS tolong ambil air. Okey, pendek cerita balik sampai dekat jumpa dengan bapak. Jadi bapak kata anak perempuan Syuaib ni kepada bapak dia kata, ya abati istajirhu, ambillah Musa AS ni sebagai orang boleh bekerja dengan kita. Maksudnya budak perempuan tu ada firasat, dia boleh nampak sebenarnya Musa ni memang orang baik.
Musa ni orang baik dan dia gagah lah. Gagah tu sebab apa? Sebab air, dia boleh ambil air tu kan. Dia boleh angkat air dengan mudah tu satu. Amanah tu pula, apabila dia berjalan tu, mula-mula sekali perempuan tu jalan kat depan. Musa AS jalan kat belakang. Jadi bila berjalan, tengok punggung perempuan duk melenggang-lenggang tu, Musa AS kata, macam tak betul ni. Dia pun kata budak perempuan, dia kata, aku duduk kat depan, korang duduk kat belakang. Jadi, kat laluan mana tu bagi tahu kat belakang lah. Ambil batu baling tu kan. Ada macam-macam cerita lah. Itu riwayat dia begitulah. Mengikut beberapa riwayat. Nanti kalau nak cerita panjang lebar tu, riwayat-riwayat yang khilaf tu kena bincang tafsir dia. Jadi berjalan tu, dalam keadaan duduk kat depan. Perempuan tu kat belakang. Jadi dia ada amanah kat situ. Jadi ciri-ciri tu ada pada Musa AS menyebabkan anak kepada Syuaib AS ni, dia bagi tahu dekat bapa, istajirhu, ambillah Musa AS tu untuk bekerja dengan kita. Maksudnya ada firasat kat situ. Dua. Yang ketiganya adalah Abu Bakar hina istakhlafa Umar. Kata Abdullah bin Mas'ud, antara orang yang tinggi firasat ni adalah Abu Bakar. Semasa dia telah melantik Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah, berganti kepada Abu Bakar selepas daripada kematian Abu Bakar. Kita baca balik sirah, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dibunuh. Jadi dekat-dekat nak mati itu, dia nampak orang yang lebih layak untuk jadi khalifah lepas pada aku ni Umar. Dia letak Umar selalu, dia tak letak orang lain. Jadi itu satu firasat yang tepat mengikut apa yang telah dikupas oleh seorang sahabat nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu. Tak apa. Jadi kita nak cerita je dalam ayat ni, Futifar tu dia dah nampak memberi penghormatan kepada Yusuf AS. Sebenarnya memberi penghormatan itulah merupakan cara Allah Ta'ala memuliakan Yusuf AS sebelum itu dia telah dihina oleh beberapa orang. Dan orang yang hina tu bukan orang lain. Itu adik-beradik dia sendiri, dan seorang lagi tu adalah Malik bin Zi'ar dengan cara jual dia dekat pasar Mesir. Gitu. Jadi kata Futifar kepada isteri dia. Dia kata akrimi mathwahu. Muliakan kedudukan dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhiduhu waladan. Kenapa? Dia kata semoga, mudah-mudahan dia ni dapat manfaatkan kita di masa akan datang. Akan datang ni kita boleh ambil manfaat daripada Yusuf AS, ataupun paling tidak pun kita jadikan dia sebagai anak angkat. Kita jadikan dia sebagai anak lah. Kita jadikan Yusuf AS ni sebagai anak kita. Kata Futifar kepada Zulaikha. Dia kaedah dah kan. Memang jadi satu benda yang kita terima dalam kehidupan kita. Satu benda ni bila bernilai, pasti ada manfaat pada dia. Mesti ada. Jadi rupa-rupanya Yusuf AS ni, si Futifar dah nampak dah manfaat yang ada pada Yusuf AS. Sebab tu dia kata pada Zulaikha, dia kata asa ayam fa'ana, mudah-mudahan dia tu dapat manfaat kepada kita. Nak manfaat tu macam-macam lah. Antara manfaat bila dia tengok Yusuf AS tu, masa tu dikatakan umur 17 tahun, 18 tahun kan. Badan dia sasa. Sedap lah, badan sedap. Jadi bila badan sedap, kalau kita buat kerja nak angkat barang berat-berat ni, mudah lah bagi Yusuf AS ni. Satu. Ada pula kelihatan ni budak ni cerdik. Kalau cerdik, manfaat lain pula boleh dapat. Apa lagi? Manfaat daripada sudut kelemahan Zulaikha dengan Futifar tu sendiri. Sebab mereka ni tak ada anak. Jadi diorang tu tak ada anak, maka diorang nak manfaatkan dengan jadikan budak ni sebagai anak mereka. Jadikan Yusuf AS ni sebagai anak mereka. Begitu. Maka mereka kata asa ayam fa'ana. Mudah-mudahan Yusuf AS ni dapat dimanfaatkan, dapat kita manfaatkan, dia dapat manfaatkan kita. Kita dapat untunglah daripada Yusuf AS. Satu. Au nattakhidahu waladan. Ataupun Yusuf AS ni sebagai anak. Waladan, jadikan sebagai anak. Anak di sini ni, yang pertama, Imam Ibn Abbas kata, yang dikatakan anak di sini maksudnya dijadikan Yusuf AS ni sebagai anak angkat. Jadikan sebagai anak angkat, bukan anak dia. Sebab apa? Dia boleh ambil anak angkat sebab dia memang tak ada anak, dan Futifar ni dikatakan sebagai mandul. Dikatakan sebagai mandul. Begitu. Jadi tak ada anak lah. Jadi Zulaikha ni adalah seorang perempuan yang tidak ada anak. Tiba-tiba datang suami, bila si Futifar dia pergi kat pasar, dia tengok ada orang jual budak umur 17 tahun begitu kan. Harga murah pula. Memang dia belilah sebab dia tak ada anak. Lepas tu tengok dengan badan sasanya, dengan muka cantiknya, padan sangatlah kalau jadikan anak angkat. Dia pun beli budak tu. Sebab tu dia boleh kata kepada Zulaikha, dia kata ayam fa'ana, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada dia. Ataupun satu lagi, nattakhidhuhu waladan, kita jadikan budak ni sebagai anak angkat kita. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika makanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadis. Begitulah kami telah memperteguhkan bagi Yusuf AS di atas muka bumi ini, dan kami telah mengajarkan kepadanya ta'wilul ahadis.
Yusuf AS berhadapan dengan berbagai-bagai kesukaran. Yusuf AS sebelum ni macam-macam sukar dah dia berlaku. Adik-beradik buang, jatuh dalam telaga lah, duduk dengan ayah pun. Okey lah dengan ayah tu, tapi adik-beradik dengki dekat dia. Bukan biasa-biasa dengki ni. Dengki sampai usaha nak bunuh lah. Hidup ni kadang-kadang tertekan apabila ada orang memusuhi Yusuf AS. Maksudnya, banyaklah kesukaran hidup yang berlaku pada Yusuf AS. Tiba-tiba dengan kesukaran itu, Allah Ta'ala bagi balas balik dengan ganjaran Tuhan yang amat besar. Jadi apa ganjaran besar yang Allah Ta'ala bagi tu? Jawapannya, kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Begitulah kami telah memberikan keteguhan kepada Yusuf AS di atas muka bumi. Apa makna makanna di sini? Kalau kita buka dalam kitab tafsir, ulama tafsir ni bagi berbagai-bagai tafsiran. Apa makna makanna kat sini? Ada satu tafsirkan makanna di sini maksudnya dia mendapat belas kasihan, mendapat kasih sayang dan juga dapat penjagaan daripada Futifar dan juga Zulaikha. Dapat kasih sayang tu. Itu dia kata makanna fil ard. Satu. Ada pula tafsiran lain mengatakan, yang dikatakan makanna fil ard tu maksudnya adalah dia mendapat wahyu daripada Allah. Itu dapat perteguh tu, memperteguhkan kedudukan di dunia tu kan. Ada pula tafsiran yang mengatakan, yang dikatakan makannahu fil ard tu dapat keteguhan di atas muka bumi itu kepada mendapat kuasa politik. Dia mendapat kekuasaan dalam kerajaan. Dan inilah tafsiran paling tepat. Sebab dalam Al-Quran, kalau kita cek, semua penggunaan makanna tu semua merujuk pada kuasa politik. Contoh, kalau kita baca surah Al-An'am, ayat 6, Allah Ta'ala kata, Alam yarawkam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi. Makkannahum fil ardi. Dan ayat ni cerita tentang memegang kuasa kerajaan. Satu. Ataupun kita tengok dalam ayat lain, Allah SWT sebut dalam surah Al-Hajj, kata Allah, Alladzina in makkannahum fil ard. Aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur kan. Mereka yang Allah Taala tetapkan di atas muka bumi, maksudnya dapat kerajaan, mereka mendirikan sembahyang, tunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar, Allah Taala akan bagi, Allah Taala penentu urusan tu baik ataupun tidak kan. Jadi kalau kita tengok penggunaan kalimah makanna ni dalam Al-Quran secara konsistennya merujuk kepada kuasa politik. Jadi kita baca dalam ayat ni Allah Taala kata wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi. Kan? Begitulah kami telah memberi keteguhan kepada Yusuf AS di atas muka bumi. Maksudnya, dia mendapat kuasa politik. Allah Ta'ala sebut awal lagi, dia duduk dengan Yusuf, duduk dengan Futifar tu, peringkat awal masa tu, dia tak ada kerajaan lagi. Kerajaan tu lambat lagi, dia dah besar nanti. Masa tu baru 15 tahun. Tapi Allah Ta'ala dah bagi tahu, itulah permulaan dia mendapat kuasa politik semasa duduk di Mesir. Begitu. Tak? Walinu'allimahum min ta'wilil ahadis. Bukan sekadar dapat kuasa politik, Allah Ta'ala bagi pula nikmat yang lain. Apa nikmat tu? Dia dapat Allah Ta'ala kami mengajar kepada dia ta'wilul ahadis. Mengajar kepada dia ta'wilul ahadis. Apa makna ta'wilul ahadis? Ta'wilul ahadis ni kita dah bahas dalam perbincangan kita yang lepas. Kita ingat balik. Ta'wilan, mimpi. Asalnya Yusuf AS ni bermimpi. Dia tengok 11 bintang, matahari, bulan, sujud kepada dia kan. Bila tengok tu, yang siapa yang pergi takwil mimpi tu, yang menakwilkan mimpi tu adalah bapa dia Yaqub AS. Dan kita dah bincang dalam ayat yang ke-6 lepas. Dalam ayat tu, Yaqub AS bagi tahu kepada Yusuf AS. Apa dia bagi tahu? Dia menakwilkan mimpi Yusuf AS tu, dia bagi tahu, dia kata wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu telah memilih kamu wahai Yusuf AS, dan Allah Taala telah mengajar kepada kamu ta'wilul ahadis. Ta'wilul ahadis. Kita dah bahas sebelum ni ayat ke-6 hari tu, apa makna ta'wilul ahadis? Dan selalunya kitab tafsir ataupun buku terjemahan, bukan kitab tafsir, buku-buku terjemahan, dia akan sebut ta'wilul ahadis adalah ta'wil mimpi. Dan kita dah bahas yang dikatakan ta'wilul ahadis ni, ta'wil mimpi itu salah satu. Tapi di sana ada lagi dua. Yang pertama adalah dia memahami hakikat realiti, yang kedua dia tahu implikasi sesuatu perbuatan. Kita dah bincang. Nak tahu kena tengok tafsir kita dalam ayat yang ke-6 yang kita dah bincang sebelum ni lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni bagi kemuliaan kepada Yusuf AS. Yang pertamanya dia dimuliakan oleh Zulaikha. Dan Futifar sebagai Perdana Menteri sendiri suruh isteri dia muliakan Zulaikha, memuliakan Yusuf AS. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bagi kuasa politik kepada dia. Dua dah, kemuliaan Allah Taala bagi pada Yusuf AS. Yang ketiga, Allah Taala bagi pada dia ilmu. Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Ilmu dia dapat tu apa dia? Ilmu ta'wilul ahadis. Ta'wil mimpi satu.
realiti sekarang, dia tahu hakikat realiti yang berlaku dan dia tahu implikasi sesuatu perbuatan. Itu maksudnya, itu maksud ta'wilul ahadis, kemuliaan yang telah Allah Taala bagi kepada Yusuf alaihissalam, gitu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu merangkumi urusannya. Segala urusan tu, semua tu dalam kekuasaan Allah SWT. Semua tu dalam pengetahuan, kekuasaan, kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tetapi ramai sangat di kalangan manusia yang tidak tahu. Maksudnya semua yang terjadi pada Yusuf ni luar daripada jangka Yusuf. Yusuf pun tak tahu. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Bukan Yusuf tak tahu. Dah ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Ramai tak tahu. Bila sebut ramai tak tahu, maksudnya ada yang tahu. Siapa dia yang tahu? Yaqub tu lah. Yaqub AS tahu. Begitu. Maksud dia kata apa? Maksud ni tak sedar. Apa yang terjadi itu, ada sesuatu yang baik bakal berlaku. Dia tahu. Berlaku satu kejadian. Allah Ta'ala semua, urusan Allah Ta'ala semua tu. Semua tu dalam penguasaan, dalam urusan Allah SWT. Bila datang satu musibah kepada Yusuf AS, Yusuf pun tak faham. Apalah yang Allah Ta'ala jadikan pada aku pada hari ni kan. Rupa-rupanya tu dia nak bagi kuasa politik. Dia nak bagi kemuliaan daripada pemerintah kepada dia. Satu, kuasa politik selepas pada tu. Lepas tu, dia dapat boleh takwilul ahadis. 3 perkara Allah Ta'ala bagi kepada Yusuf AS. Dan benda tu tidak dijangka oleh Nabi Yusuf AS. Begitu. Kita pun macam tu juga kadang-kadang. Kita sendiri pun kadang-kadang ada part berlaku. Kita pun tak tahu apalah nak jadi ni. Apa nak jadi ni. Lepas pada tu kita, nak jadi macam ni. Ada kebaikan rupanya. Itu semua di dalam pengetahuan Allah. Semua tu dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Macam kes Yusuf AS. Adik-beradik dia nak melakukan Yaqub AS pesan pada adik-beradik ni. Jangan cerita, pesan pada Yusuf. Yaqub ni pesan pada Yusuf. Jangan cerita pasal mimpi kat adik-beradik. Tapi tak tahu macam mana. Apa tujuan jangan cerita tu? Dia kata jangan cerita pada adik-beradik. Apa tujuan? Dia kata jangan cerita. Tujuan jangan cerita. Sebab dia kata idulaka kaidah. Nanti mereka akan melakukan perancangan jahat kepada Yusuf AS. Dalam keadaan tak cerita pun, perancangan jahat tu berlaku juga pada Yusuf AS. Allah Ta'ala punya kerja lah tu. Sambil-sambil Yusuf AS tak cerita tu, yang kita dah sebut sebelum ni, cerita tu riwayat Israiliyat. Teks asal tu tak ada disebut. Yang riwayat Israiliyat yang menyatakan bahawasanya adik-beradik ni tahu. Tapi kalau dalam teks benar, asal mereka tak tahu. Masa mereka melakukan pengkhianatan itu, mereka tak tahu apa pasal mimpi Yusuf AS yang nampak 11 bulan, matahari dan bulan sujud pada dia tu. Tak nampak pun. Tak tahu pun adik-beradik. Bapak ni pesan, jangan cerita. Sebab apa? Takut fayakidulah kaidah. Nanti mereka akan melakukan perancangan jahat. Dalam keadaan mereka tak tahu tu pun, perancangan jahat tetap berlaku. Tetap berlaku. Bila berlaku tu, kita fikir, kenapa Tak apa. Sebab itulah cerita. Ini cerita yang nak berlaku yang kita boleh ambil pengajaran kan. Lepas tu, mereka merancang pula, adik-beradik Yusuf AS ni, merancang pula, menipu bapa. Tapi semua dia tipu, semua terkantui. Semua tu, Yaqub AS terperasan. Kenapa? Wallahu ghalibu ala amrihi. Allah Ta'ala ni menguasai segala urusannya. Semua tu dalam pengetahuan Allah SWT. Semua tu dalam iradah Allah Ta'ala. Semua tu dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala kata walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia ni tak tahu. Kalau tahu, orang ada yang tahu pun orang tertentu je. Yaqub AS tahu, orang lain tak perasan. Begitu. Okey, ayat ni yang kita bincang ni, satu ayat kita baca pada malam ni, antara pengajaran kita boleh ambil apa dia? Yang pertama, cara Tuhan ni nak bagi kemuliaan kepada orang ni kadang-kadang luar daripada apa kita rancang. Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan pada kita. Kita rancang lain. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi cara yang lain. Itu cara Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan luar daripada apa yang kita rancang. Serupalah macam kes Nabi Yusuf AS. Daripada telaga sampai ke puncak kekuasaan. Daripada telaga, orang buang dia. Rupa-rupa je, luar daripada apa yang kita fikir, Allah Ta'ala nak muliakan Yusuf AS sehingga dia jadi puncak kekuasaan. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita kena manfaatkan kemuliaan yang ada pada diri kita untuk mencapai kemuliaan. Nabi Yusuf AS ni, kemampuan yang ada pada diri dia adalah mentakwil mimpi. Daripada kepakaran dia, takwil mimpi itu telah menjadikan dia tu boleh menjadi pemerintah. Sebab apa? Sebab dia takwil mimpi semasa dalam penjara itulah. Asal punca jadi pemerintah tu bermula pada dia duduk dalam penjara tu. Ada orang tu kan bermimpi. Dia takwil mimpi tu. Dia cerita dekat jadi orang tu pula pergi duduk kerja dengan istana lepas dilepaskan. Lepas tu raja pula mimpi. Bila raja mimpi, budak yang tu bagi tahu kepada raja bahawasanya takwil mimpi ni ada seorang terror dalam penjara bersama dengan aku nama Yusuf AS. Itu permulaan untuk nak pergi pada kekuasaan. Maksudnya
kebolehan yang ada pada Yusuf AS, namanya takwil mimpi itu, itulah sebagai cara dia untuk ke depan mencapai kepada kemuliaan. Kita pun serupa juga. Kita ni kadang-kadang ada kebolehan menulis. Menulislah untuk kemuliaan. Kita ni boleh berceramah. Berceramahlah demi kemuliaan, untuk kemuliaan kan. Terpulanglah. Benda ni berlaku pada Yusuf AS kan. Begitu. Kita boleh melukis. Melukislah untuk kemuliaan. Apa lagi? Kita boleh bantu orang. Bantulah demi kemuliaan. Begitu. Terpulanglah apa pun. Yang ketiga, pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni. Ada perkara yang kita tahu. Kadang-kala ada perkara yang kita tak tahu. Tapi kadang-kala pihak lain yang tahu. Sebab itu, jangan kita rasa kita tahu semua benda. Kan? Kita dah rasa benda tu kita tak tahu. Kan? Kadang-kala ada pihak yang lain tahu. Kan? Satu benda di kadang-kadang, kita rasa kita tahu dan orang lain tak tahu. Kita rasa macam tu. Sebenarnya tak. Kadang-kadang kita tahu benda tu, orang lain pun tahu juga. Sebab tu kita jangan duk pandai-pandai sangat. Pergi duk ceramah, duk tunjuk pandai seseorang. Jangan. Dia pergi lagi orang, tak pandai lah benda ni. Tak ada dalam hadis. Ni kadang-kadang ada orang di kalangan kita ni, kadang dia agak mudah sangat. Ustaz-ustaz lah lebih-lebih lagi. Bila orang tanya, ada hadis? Tak ada ni, tak ada. Rupa-rupanya ada. Makanya lebih baiklah kita kata, wallahu a'lam. Kan lebih cantik. Ana tak pasti. Contoh, nanti ana check. Contoh lah kan. Ambil sikap macam tu lah. Tapi kalau kita kata, tak ada ni. Tak ada ni. Contoh sebagai macam tu. Iaitu kita rasa macam kita tahu. Rupa-rupanya kita tak tahu. Orang lain lebih tahu daripada kita. Sebab tu kita kena ada satu sikap, merendah dirilah dengan ilmu. Merendah dirilah dengan ilmu. Kes ni pun berlaku. Berlaku pada Nabi Yaqub AS dengan Nabi Yusuf AS. Begitu insyaAllah. Tak? Mudah-mudahan kita melihat pengejaran lah insyaAllah. Okey. Sambungan ayat. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan ketika mana sampai asyuddah, umur matang. Atainahu hukman wa ilma. Kami memberikan kepada Yusuf AS ni hikmah dan juga ilmu. Itu insyaAllah kita akan bincang esok. Dan ayat ni dia menggambarkan inilah permulaan Yusuf AS menjadi Nabi. InsyaAllah kita akan bincang dalam perbincangan kita esok insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok pertanyaan dan persoalan daripada kawan-kawan kita insyaAllah. Okey, Yusri, Abang Haji Yusri, Assalamualaikum. Haris Akmal, salam. Muhammad Nazri, ambil salam. Haji Salim, hadir, Assalamualaikum. Tengku Azlan, Assalamualaikum. Timba. Salam. Agak-agak tahun berapa sebelum Masihi Nabi Yusuf AS hidup? Tak tahu. Nama Zalikha dari sumber Israiliyat. Nama Zalikha tu adalah Israiliyat. Zalikha ke apa nama pun semua tu Israiliyat. Dalam Quran, dalam hadis tidak pernah menyebut nama tu. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas ilmu yang dapat kami. Alhamdulillah. Khairul Syam. Bani Israel bermula daripada Nabi Ishaq atau Yaqub? Bermula daripada Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub AS, di situlah bermula Bani Israel. Israel ni adalah nama kedua bagi Nabi Yaqub AS. Itu kena baca dalam surah Al-Baqarah. Kisah tu diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Ayat apa? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut iz qala li bani. Dalam tu ada tafsiran membahaskan tentang nama Yaqub AS. Wallahu a'lam. Ishaq dan Yaqub. Ishaq dan Yaqub. Yaqub anak, Ishaq ayah. Nabi Ishaq bapa Nabi Yaqub. Gagah Ali, gagah Musa. Haji Mak Faisal, hukum seorang perempuan post gambar lama dia tak tutup aurat masa dia kecil atau sebelum balik? Masa kecil tak apa, yang tak boleh dah besar. Kalau sekiranya post gambar semasa dia kecil itu tak boleh. Gambar anak kita masa kecil. Kadang-kadang ni kita post gambar anak kita masa kecil tu kan, bukan aurat tu, tak apa. Makanya ada seorang perempuan tu dia post gambar dia masa kecil. Contohlah kan, itu tak apa. Yang tak boleh ni dah besar, dah akhir balik, itu tak boleh. Wallahu a'lam. Adakah Mesir yang diceritakan dalam surah Yusuf sama lokasi dengan Mesir pada hari ini? Secara dasarnya sama, tempatnya sama. Piramid tu lah, piramid dekat Mesir tu. Sebab kita pergi Mesir tu, kita akan tengok tempat tu ada piramid. Lebih-lebih lagi, kalau kita tengok dalam kitab tafsir, dikatakan keturunan Fir'aun tu. Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Yusuf AS tu, dengan Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Musa AS tu, dia tu ada segala keturunan belaka tu. Itu semua keturunan dia belaka lah. Cuma dinyatakan Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf AS tu beriman dengan Nabi Yusuf AS. Tapi Fir'aun pada zaman Nabi Musa tidak beriman. Bahkan lawan Nabi Musa AS dan mati dalam keadaan kufur lah. Imam Fakhruddin Ar-Razi disebut dalam kitab dia Mafatihul Ghaib. Dia kata Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Musa tu adalah Fir'aun yang sama yang ada pada zaman Nabi Yusuf AS. Sebab dia kata umur Fir'aun tu lebih 400 tahun. Jadi sempatlah. Cuma Nabi Musa dapat kat saat-saat akhir.
Yusuf alaihissalam dapat dekat awal-awal dulu. Selepas daripada kematian Fir'aun pada era zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dapat Fir'aun tu bukan Fir'aun Nabi Musa. Dia masa jadi dilantik dia raja tu kan. Jadi lepas tu kan dia mati. Lepas tu naik satu lagi Fir'aun. Fir'aun tu nama Qabus tu. Kita sebut nama Qabus. Yang tu lah kata Fir'aun yang hidup sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. Satu keturunan Melaka lah tu. Yang tu semua tu di Mesir belaka. Semua tu di Mesir begitu. Wallahu a'lam. Fairuz Mukhtar, tak sampai lagi ayat tu. Kita tak sampai lagi ayat. Cerita pasal adakah 7 tahun Nabi Musa simpan makanan. Kita akan jumpa ayat tu. Nanti sampai ayat tu kita bincang. Kita tak kupas sekarang lah. Kupas nanti bila sampai ayat. Okey, ada lain tak soalan? Okey, ada tanya lagi tak? Oh, tak ada lah kot. Okey, Ustaz pergi tengok piramid masa kat Mesir dulu. Pergi. Tapi anda pergi yang di Kahirah. Dia ada satu lagi di Aswan. Tu yang pusat pemerintahan Fir'aun tu. Ada satu lagi tu yang dekat Kahirah tu. Yang tempat ada patung yang Ramsis tu, hidung dia pecah sekecil tu kan. Yang memecahkan itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi masa dia menguasai Mesir tu. Situ anda pergilah gitu. Ada orang kata jangan pergi. Nak kata jangan pergi pun tak boleh sebab Quran kata siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Quran sebutlah. Allah Taala kata berjalanlah atas muka bumi Allah Taala dan lihatlah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan Allah Taala. Jadi kita pergi ke Mesir, orang kata jangan pergi, kita pergi juga, kita pergi tengok tu sebab kita nak tahu. Sebab Allah Taala kata siru fil ard, berjalanlah atas muka bumi. Lepas tu tengok. Tengok apa yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang telah mendustakan Allah SWT. Jadi kalau ustaz kita kata jangan pergi tu, mungkin dia ada argument dia, mungkin ada pandangan dia. Tapi kalau tanya Ana rasa pergilah. Ana secara peribadi bila Ana pergi, kita dapat rasa kebesaran Allah SWT. Masa Ana belajar di Mesir dulu, Ana pergi Bukit Tursina, naik atas bukit tu lah. 4 jam daripada bawah sampai ke atas tu lebih kurang 4 jam kita nak daki dan bukit tu curam. Kita kawan-kawan kita ni sengaja pergi waktu malam sebab kalau pergi waktu siang memang tak tergamuk nak panjat. Tinggi sangat dan curam. Jadi bila malam tak nampak gelap, kita berani naik lah. Jadi bila balik tu kita pagi tu, lepas subuh tu kita turun, baru nampak curam tu. Uish, kalau tahu masa naik ni tak naik ni. Gitu kan. Tapi naik tu, kita turun atas tu, kita dapat rasa kebesaran Allah SWT. Sebab di situ tempat bermunajatnya Nabi Musa AS. Lepas tu, kita turun jalan-jalan, kita jumpa tempat lembu. Lembu yang disembah oleh kaum Bani Israel pada masa tu. Yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran tu lah. Yang mereka jadikan patung lembu yang dibuat oleh Musa Samiri itu kan. Sembah. Jadi, patung lembu tu dah tak ada. Sebab patung tu katanya dibuat daripada emas. Dah letak di sebalik dia bukit, dia letak kat depan bukit tu kan. Jadi bila matahari pancar, kena dekat patung tu, jadi cahaya dia tu memancar pergi ke bukit, lepas tu datang angin. Bila datang angin tu, bukit yang tu terhakis, ada bentuk lembu. Bukit yang terhakis bentuk lembu tu ada dekat Mesir. Anda masa pergi, anda tengok lah benda tu. 2. Lepas tu kita pergi tengok tempat yang Nabi Musa AS diminta oleh kaum dia nak minum air. Lepas tu dia ketuk dekat batu, terpancar daulah matahari tu kan, ada di Mesir. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Quran cerita itulah. Bila kaum Bani Israel minta air, lalu Nabi Musa AS ketuk dekat batu, terpancar daulah matahari. Jadi kita pergi tengok. Bila kita tengok tu, kita dapat rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke piramid. Kita tengok pembangunan hebat lah pada zaman tu kan. Punya hebat pembangunan zaman tu. Pada zaman Nabi Fir'aun 1000 tahun sampai kat kita ni ada lagi pembangunan tu. Kita dapat rasalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan ana kalau tanya ana mana cadangan pergilah. Ana peribadilah. Orang lain tak setuju tu tak apalah hak dia.
Sebab apa? Alasan lain pertama, kita dapat rasa kebesaran Allah, satu. Yang keduanya, kita akan rasa benarnya apa yang diceritakan dalam Quran. Kita pergi tu tengok. Selalu kita dengar cerita tau. Dia tak macam kita pergi tengok. Kita dengar cerita, kita dah rasa okey dah. Tetapi bila kita tengok sendiri, dia iman tu lagi bertambah kuat. Lagi bertambah. Maka kita pergi tengok. Dua. Yang ketiganya, Quran sebutlah. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di atas muka bumi Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana orang yang telah melakukan dusta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Adakah umat Islam digalakkan menziarahi Baitul Maqdis yang mana di bawah kerajaan Israel pada hari ini? Fatwa Yusuf Al-Qaradawi dulu kata tak. Qaradawi kata tak. Alasan Qaradawi, kalau kita nak pergi, kita kena bayar cukai. Kita kena bayar visa. Kita kena bayar macam-macam kena bayar tu kan. Dan semua duit-duit yang kita bayar itu akan masuk dalam tabung Israel. Tabung Israel itu menggunakan untuk bunuh orang Islam Palestin. Itu yang fatwa Qaradawi. Tapi secara dasarnya, kalau nak pergi tu memang boleh lah. Itu memang digalakkan sebab Nabi Muhammad SAW kata, 3 masjid, asyaddur rihal. Nabi galakkan sangat kita pergi ziarah. Baitul Maqdis, Baitullah Al-Haram, Masjid Nabawi, setelah Baitul Maqdis. Nabi suruh pergi. Tapi bila timbul isu, bila kita nak masuk negara orang, kita kena bayar cukai tu kan. Jadi cukai tu masuk tabung dia. Tabung tu digunakan untuk bunuh orang Islam. Maka di situlah Qaradawi memfatwakan jangan pergi. Itulah komen dia. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Ada riwayat mengatakan zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Musa kot, zaman Nabi Adam. Bukan Nabi Musa, zaman Nabi Adam AS. Rasa bukan zaman Nabi Musa tu. Badan mereka besar tinggi, tapi bumi Fir'aun itu kecil saja macam saya kita. Apa pandangan Ustaz? Sebenarnya yang besar tu, yang cerita riwayat tu adalah Nabi Adam, bukan Nabi Musa AS. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada lain tak? Ada lagi tak? Tak ada lah kot. Cukup lah kot. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.